Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton My Kena Kopi Podcast untuk hari ini. Hari ini berapa bulan? 26 hari bulan Jun, hari Sabtu. Dan secara langsung di page My Kena Kopi dan juga page Pusat Internet Komuniti Changlun. Nama saya Aizuddin. Dan hari ini kita akan bersama dengan dua tetamu untuk topik kita pada hari ini, di mana kita akan bersembang dengan dua tetamu ni yang mereka berpengalaman dalam close contact, menjadi close contact kepada penyebaran COVID-19 ni. Okey, perkenalkan tetamu kita, iaitu hari ini ada dua orang, iaitu Encik Ramlan Ali, Ya. host tetamu, host Pusat Internet, host My Kena Kopi sendirilah. Lama tak jumpa tu. Lama. Hey. PKP dah kat sebulan dah kan. Raya pun dah. Syawal pun dah habis. Ni pun Zulkaidah pun dah berapa belas dah. Jadi sebelum tu lagi lama benar dah. Ada sebulan kat 2 bulan dah. Okey, ni tetamu yang pertama, iaitu Cik Ilan. Satu lagi yang menjadi close contact COVID-19 adalah staff atau rakan sekerja atau staff Pusat Internet Changlun sendirilah, iaitu Syahira. Apa khabar Syahira? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Duduk kat rumah bukan leh kan? Dok, sekarang ni sudah duduk Penang. Duduk rumah suami. Oh, duduk Penang? Ya. Terlepas main Penang. Tapi ada surat lah. Ada surat lah. Apa suami kerja kat sana lah. Itulah. Baru main je. Apa ada, kita akan sembang sikit lah. Adalah beberapa soalan yang kita nak tanya dengan Syahira dengan Cik Lan sendirilah. Sebab hari saya sendiri tak biasa, memang tak mau kenal lah. Tapi minta simpan. Harap tak kenal lah. Alhamdulillah takat ni I tak kena close contact lah mana-mana orang yang kena COVID ni, mungkin positif COVID ni. Okay, pada yang menonton, terima kasih kerana singgah. Jangan lupa tekan like, jangan lupa share pada siapa saja di Facebook ataupun di mana-mana social media ataupun platform yang lain. Jadi hari ni kita pula lah kita akan tanya beberapa soalan kepada Cik Ilan sendiri. Ya. Cik Ilan dengan Syahira yang sekarang berada di perantauan lah Penang. Negeri lain dah. Pentah negeri dah. Kan. Okey. Untuk soalan yang sama, saya tanya soalan yang kita tanya untuk Cik Lan dulu lah. Sejak bila tahu Cik Lan tu kena close contact? Dan macam mana boleh kena? Cuba cerita sikit. Okey, saya ingat saya lah. Saya benda ni dia bukan semua orang jadi kita ingatan dia tu lebih sikit. Saya dah tengok kalender bagi betul-betul tarikh.
Ingatan tapi keluar. Dia tarikh tu bagi jelas. Minggu yang kenal. Dia awal bulan 6. Kalau tak silap saya yang jadi kes tu isteri saya sendirilah. Dia memang positif. Dia positif. Tapi cerita positif tu. Macam mana boleh kena tu? Cerita dia macam ni. Dia demam 4 hari bulan 6. Lebih kurang betul lah. Sesemua 4 hari bulan 6. 4 hari bulan 6 tu tak silap saya Khamis ataupun Jumaat lah. Dia kerja yang dah industri hitam tu lah. Tak mau lah pun nama company sebenarnya. Korang tahu lah kat situ company apa kan. Okay, dia demam sesemua. Lepas tu memang tak ada rekod lah di ECM tu siapa kena apa kan. So dia balik tu apa nama buat laksa pula. Dia kata tak apalah, dah sakit dah, hentam laksa. Kita minta kata apa, makan laksa demam tak kebah. Lepas tu dia abah hilang deria rasa deria bau. Dia demam, kita tak tahulah bila kita demam cuba makan laksa, dia memang akan ada side effect lagi panjang lah. So saya pun tak fikir lah yang negatif tu, kita memang tak mau lah. Lagi satu sebab dia pun tak ada rekod tempat mana-mana yang dia pergi tu ada orang kata apa. Berapa lama dah demam tu? Demam tu kalau kira daripada 4 hari bulan tu lah. Dia sesemua 4 hari bulan sebab 9 hari bulan pergi swab test. Dan jangan kata swab test lagi. Dia baru lah. Maknanya selalunya orang sesemua kan 2-3 hari lah. So bila 4, 5, 6, 7 pun masih lagi demam. Dia demam dah kurang lah. Demam dalam 2 hari 3 hari tu lah. Tapi dia masih lagi rasa letih. Lepas tu tiba-tiba rasa biasa kita demam sesemua pun memang hilang dari bau dengan rasa ni. Tapi bila benda tu panjang jadi 2 hari 3 hari, so benda tu kita rasa pelik lah. Selalunya kan dalam sehari 2 hari tu lah. So bila macam tu, then the next day dia pun pergi kerja lah. Dia rasa okey sikit pergi kerja. Lepas tu dah ada sesemua. Jadi geng Kilau ambil inisiatif untuk 9 bulan tu pergi buat swab. Bukan 8. Sebab 7 cuti agung. 8 tu bila dia pergi kerja, Kilau ambil inisiatif suruh dia balik pergi ke klinik kerajaan lah untuk checking. So bila kita pergi checking dekat sini, klinik Changlun lah, pergi dah dia tak ada rekod kontak rapat mana-mana. So pergi macam biasa. Pergi biasa. Lepas tu doktor kat situ advice, okay nanti 9 hari bulan you pergi klinik kesihatan tunjang untuk buat swab test. Sebab you bergejala. Sebab dia kata kalau sesemua biasa, tak apa. Sebab mungkin mereka dah ada satu record study apa semua kan. Mereka punya data apa semua. Doktor klinik biasa tu kata terus pergi. Yes, dia suggest untuk buat swab test. Lepas tu law ni, saya pun bila dah tahu benda tu, kita pun khatam lah. Dia ada 2 jenis test. Satu RTK, satu PCR. RTK ni dia banyak klinik swasta ada lah. Dia kata tak berapa accurate sebab dia tak boleh nak detect stage awal. Kira untuk mulanya COVID tu dia pun tak boleh detect. Untuk PCR ni dia lebih dia cepat dipantas, result cepat. So untuk PCR ni dia ambil masa. So saya tak tahulah metodologi dia tu macam mana, tapi dia berkata lebih tepat. So saya pun bawa pergi lah. Pergi klinik tunjang. Pergi klinik tunjang pun sebab dia tak ada rekod kontak rapat. So dia pun swab test, tak ada gelang. Sekali buat Dia seorang lah sebab saya tak ada gejala apa. Cuba bayangkan daripada 4 hari bulan tu sampai 8 hari bulan, saya tidur satu bilik. Yang paling best sekali saya sekatir lah. Kalau cerita kan, tapi selepas 9 hari bulan tu balik, selepas buat test tu bilik, dia mesti tidur di bilik tu lah. Kami anak-anak, sebab saya ada anak kecil lagi, kami tidur di luar lah. Sajalah dah lama sangat kan, tak mau lah jadi apa-apa in case. PKP dah lah tu. 9 hari bulan tu swab test, dan balik swab test tu baru ni apa semua. So 10 hari bulan result tak keluar ni. 11 tu dekat nak maghrib. Kebetulan saya ada sepupu saya kerja doktor lah. Doktor ni mereka ada akses lah untuk tengok sebab result untuk virus tu online satu Malaysia. Sepupu doktor. Tapi bukan di sini lah, di negeri lain. Kalau di sini lagi awal ya. Kita ejah awal. So dia pun boleh akses sebab
Mungkin zaman lah banyak pakai internet apa kan. So benda-benda tu lah. Jadi 11 bulan maghrib tu saya pun dapat WhatsApp. Result positif. Masa tu baru pindah habis semua. Apa pindah isteri saya tu ke bilik sebelah. Bilik yang satu lagi yang ada bilik ayak yang bersambung. So tu kita punya inisiatif lah. Kita pun nak buat macam mana kan. So daripada situ lepas tu dah pindah apa semua. Malam tu juga saya call bilik gerakan COVID-19 yang ke Buang Pasu. Sebab mereka tak call lagi. Saya tahu result dulu. Saya call sendiri, bagi tahu mereka ni nombor IC sekian baru mereka Tiap-tiap macam tu. Sedangkan kita pula yang call mereka. Tapi masa tu nak kata pun tak kenal lah. Sebab dah maghrib. Kan? Jadi dah kita buat isolation untuk isteri saya tu bilik yang ada bilik ayak yang sekali lah, kira dia tak perlu nak keluar area lain, kira area tu saja. Jadi duduk dekat situ lah. Bila saya call sebelah 12 tak boleh pergi lagi. Apa jalan tak boleh buat? Tak, dia macam kalau ikutlah step dia, selepas orang positif dia kena pergi assessment pula. Maknanya dia kena pergi assessment di Jitera, di Kubang Pasu ni, di klinik kesihatan Jitera, depan sekolah kebangsaan Jitera tu lah. Kan, di situ baru mereka nilai dia. Yang tu 13 bulan. 12 dia masih lagi di rumah. Maknanya dia asingkan bilik lain lah. Dah kebetulan masa tu isteri saya pun dia memang dah beli dah masa PKP 1 tu, Dettol apa tau. Kat spray konon kuman apa virus flu tu. Spray semua. Jenis sembuh tu. Yang Dettol punya tu. So guna tu. Yang jenis aerosol. Jenis aerosol tu. Memang spray lah. Habis sampai ke kongkong-kongkong. Kira area mana yang dia pergi tu saya spray habis lah. Berapa biji tin habis? Tak ada lah. Dia spray pun sebab dia macam aerosol kan. Dia akan pergi evaporate tu. Jadi kita spray banyak mengarut lah. Bukan dekat kuman mati, orang mati. Pasal dia terlampau kuat tau. Sampai masuk ke dalam kongkong. Saya rasa kalau banyak memang orang-orang pun mati lah. Bukan kata virus tu mati. Okay, so 13 tu maknanya dalam 12 bulan tu dia apa pihak PKD Jitera dah call isteri saya untuk bagi tahu lah semua, minta semua info apa semua kami dalam rumah ni. So 13 bulan 12 tu dia pemain spray. Geng-geng sanitas ni lah. Jabat Kesihatan Kubang Pasu ni main spray lah satu rumah. Kecuali bilik yang dia duduk tu. Spray semua lah. Kan satu rumah. Apalah, kita spray. Lepas tu 12 bulan tu dapat info kata kami seluruh isi rumah lah. Saya, anak saya 4 orang dengan pak mentua apa. 13 bulan kena pergi swab test di Tunjang. Klinik kesihatan Tunjang. Isteri saya kena drive sendirilah. Dia apa penin tak penin pun kita nak buat macam mana kan. Memang prosedur dia macam tu. Takkan saya nak pergi Jitera lepas tu patah balik pergi Tunjang sebab dia memang dah positif lah. Kita tak mau lah ni kan. So alhamdulillah lah dia boleh drive pergi Jitera. Dia buat assessment. Petang tu dia ambil dia pergi PKRC, pusat kuarantin COVID-19 lah, yang di Dewan Al-Farabi di Komplek Pendidikan tu, Jalan Stadium. Yang Mai tu venue UM tak tahulah, mungkin mungkin depa dah bulan tu dah pakai banyak ambil lepas tu letak dekat pusat kuarantin. Yang tu cerita satu lah. Tu sampai situ. So kami yang lain-lain 7 orang dalam rumah ni pergi lah klinik kesihatan Tunjang. Semua kena swab test sekali dengan anak saya kecil yang umur 5 tahun tu pun. Alhamdulillah lah, tak ada masalah apa. Dia gelap dah lepas tu. Cuma kami semua kena pakai gelang pink tu selama 10 hari. Tu satu lah. Yang cerita nak kenal lah. Panjang. Syahira pula macam mana? Okey, kalau saya pula, saya tak ada orang kata bukan dari family yang kena ataupun positif lah, sebab dia orang kata apa, tempiah daripada kakak. Maksudnya yang positif tu daripada rakan sekerja kakak. Jadi dia minta kontak rapat di tempat kerja tu kuarantin sekali. So yang tu sajalah. Kerana alhamdulillah lah tak ada daripada kalangan family lah yang positif tu. Cuma mula tu 25 Jun kot macam tu. Rakan sekerja kakak tu positif.
Kemudian dah dia pun minta 25 Jun. 25 Jun Makin. sampai 25 Jun. Sorry 25 Mei. 25 Mei. Bulan pun tak ingat dah. Time tu bila Syirah kena tu, I risau dah. Memang risau. Baru tanya Syirah apa result macam mana dapat ke tak hari dengan kualiti kan. Sebab time tu aku kerja lagi. Tapi Okay. time Syirah dapat keputusan tu, Syirah dapat keputusan, I tak kerja lagi. Syirah balik awal pukul 3 macam tu. Balik awal. Esok Balik tu baru sebab I nak ni lah, main. nak settle urusan tu. Kena swab test jugalah. Yang kena kakak lah sebab dia yang Syirah tak? contact. Syirah tak sebab kami dia ambil nama kakak, kemudian dia ambil nama siapa yang tinggal bersama kakak satu rumah tu. So kami semua satu family jadi kontak rapat jugalah. Tapi yang kena swab tu kakak seorang je lah. So bila negatif orang lain kira okey lah. Alhamdulillah lah. Kalau kami kuarantin dalam rumah je lah. Prosedur sama juga 10 hari. Apa Syirah kena tu. Macam mana? Bila dah Syirah ceritakan macam mana Syirah dapat call dulu dapat call so balik awal, lepas tu time tu ambulans depa mai check satu rumah lah, depa mai rumah. Dia first kakak lah sebab yang daripada positif tu daripada kawan sekerja kakak. So bila dia dah tahu kawan sekerja dia tu positif, so dia standby lah sebab KKM dah ambil senarai nama dah family yang tinggal satu rumah dengan kakak ni sebab kakak lah close contact kan. So dia bagi senarai nama. Petang yang Syirah balik awal tu sebab KKM nak main rumah, nak main pasang gelang. So dia main pasang gelang, bermulalah episod quarantine. So macam tu lah prosedur dia. Kebra yang tengah. Apa Syirah tak kena buat swab test bang? Ada yang kena kakak. Oh, okey. Bila dapat negatif, tak kena buat lah swab test. Satu kakak first dia swab test negatif. Lepas tu dia pun kena pula yang sebelum nak potong gelang tu kan, dia kena sekali lagi kerana ni under yang company dia lah suruh buat kan sebab yang kena tu dah tempat kerja dia. So yang pertama dia P negatif. Yang kedua sebelum potong gelang pun dia P negatif. Dalam masa 10 hari tu potong tak ada apa lah. Dia pun main check tanya gejala ada apa-apa sakit ke apa, kita tak ada apa. Potong gelang je lah. Dalam masa 10 hari je lah kuarantin. Sampai 3 Jun kot tak silap. Apa Cik Lan bila dapat terima berita yang bini Cik Lan close contact tu positif pula, apa perasaan Cik Lan waktu tu? Dia macam mana dia yang jadi blur tu bila result tu positif sebab tak tahu kata close contact kepada siapa-siapa. Sebab lepas dia buat swab test tu di klinik kesihatan tunjang, baru ada kawan-kawan dia yang lain buat result RTK dapat result positif. Jadi masa tu baru terfikir daripada tapi daripada investigation tu kan dia abang umur 26 tahun. Kalau tengok data daripada Jabatan Kesihatan kan, kira yang jadi focal case di situ yang berumur 26 tahun tu lah. Tapi bukan saya bukan 26 tahun. Maknanya dia jadi terjangkit daripada kes orang tu lah. Tu hal tu je lah. Bila dah kena takut lah. Dia jadi risau sikit lah. macam mana? Dia fikir kalau aku test positif juga tak apalah, aku boleh video dalam bilik dia sekali. Tapi anak-anak dia fikir macam tu lah. Apa kiranya anak-anak pun untuk Semua negatif. buat swab test lah. Semua swab test. Dia result dia cepat. Sebab kita masuk list kontak rapat. So dia punya result tu dalam tak sampai 48 jam.
Yang jenis apa? PCR ke? Okay. PCR, semua Yang PCR. saya semua jenis Ha. hidung-hidung kan. Ha. RTK tu pun jolok hidung kak. Tapi method dia test tu. Okay. Law kan ada banyak. Hmm. Ada yang test guna ayat liok. Ni Ha. dekat apa mulut tu. Tapi agak pening lah juga. Pasal apa? Kita duduk dalam bilik sekali, tidur sekali, tak kena. Antibody kuat tu. Anak kecil kan, dia tidur bawah dalam bilik yang sama. Ada aircon macam ni ya? Tak kena. Maksudnya test result tu negatif lah. Bila test result negatif, maknanya virus memang tak ada. Syahira rasa macam mana waktu tu bila dapat apa kau close contact? Waktu tu Oh. tak tahu lagi keputusan kau negatif ke positif ke. Oh, memang gabro. Balik balik dari kerja tu, balik rumah tu tak singgah mana dah. Sebab dah kita apa walaupun kalau kata tak positif apa lah kan, tapi perasaan tu takut jugalah. Mai nak pakai gelang tu pun satu perasaan yang kata apa? Pengalaman lah. Dah kita tak pernah lah apa tu hadapi situasi macam ni. Kalau kata minta simpan lah, kalau positif tu lagi tak tahu lah perasaan tu. Perasaan yang Okay. tak boleh digambarkan lah. Dia jadi satu masalah bila orang kena COVID. Macam saya, isteri saya sakit. Macam mana saya nak buat treatment? Nak cari ubat ke? Macam mana yang saya boleh buat? Jadi masa tu, kalau tanya orang yang sebagai patient, mungkin patient macam isteri saya pun, dia akan kata, husband aku ni tak ambil kisah kau pasal aku. Padahal kita sendiri, apa yang aku nak buat, aku pun tak tahu. Dia habaq dia sakit dah kan. Macam mana nak tolong dia? Memanglah orang kata dulu Vic. Tapi ni COVID. Kita tak boleh dekat dengan Satu kita tak boleh dekat. Tapi kalau kita ambil satu benda tu, adakah bila kita kalau lega tak apa, kalau lagi teruk? kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Jadi banyak benda yang duk fikir kan. Kalau aku pergi selalu dekat dengan dia, anak aku pula sakit. Anak saya ada orang yang kecil tu rapat dengan saya. Jadi macam mana pula aku tu? Kita jadi kat situ yang jadi satu masalah. Lagi satu untuk saya alhamdulillah lah sebab isteri saya dia pergi ke PKRC. So bila pergi ke sana, dia check semua X-ray, check darah apa semua. Jadi berbanding dengan kuarantin di rumah, saya rasa lebih baik kalau orang yang kena ni pergi duduk di sana. Mereka buat analisa dengan lebih terperinci lah. Sana mereka jaga lebih terperinci lah. Orang kalau ada simptom ni, bila dia test darah, dia boleh tahu kok ada organ-organ lain yang gagal. Kita ada aman sikit dada, benda duk pergi tang lain dah. Kacau. Benda kita tak nampak tu. Lagi satu tu masalah dia, kita tak boleh nak tolong macam mana? Kot ni ada Pening ikhtiar setengah tak orang buat. dia kata, dah dia sakit. Tolonglah cari ubat. Tapi ubat yang macam mana? Tradisional Sebab ke dia apa bukan kan? kuman seperti kuman biasa. Ya, betul. Tu Cik Lan banyak ada orang buat yang ni tak tahu tak? dia kata. Ikhtiar yang macam orang kata minum elemen suam, lepas tu hidung wap apa tu? Wah tu bunga cekih. Bukan cengkeh ada buat jugalah. Ada orang kata makan bunga cengkeh apa semua kan. Tapi tu masalah dah sebab keberkesanan tu Kita pun tak tahu. kita tak tahu. Bukan kata kita tak yakin, kita boleh ikhtiar. Ada minum Sebab tapi macam lah pun dia masih lagi bagi tahu. Kadang-kadang dia tak ada bau, dia tak ada rasa. Tapi saya dah tak fikir dah lah kata benda tu mass sekali lagi sebab memang masa dia duduk PKRC tu pun doktor dah verify kan lah benarnya virus tu masih ada tapi dia tak boleh nak menjangkiti orang lain. Dia selepas beberapa lama dia ada tempoh dia macam duduk diam, senyap bodoh dalam tak badan aktif. host asal tu. Dia tak pi nak berjangkit orang lain. Cuma tu lah bila dia habaq tak ada dia bau, tak ada dia rasa. Kita nak tolong dia macam mana? Boleh banyak. Kita nak bagi ubat apa? Benda kita tak nampak. Satu kita tak nampak. Satu kita nak buat treatment kat dia macam mana. Bila dia habaq,
Tak ada bau, tak ada asal. Macam mana? Kita pun memang nampak, ish, hang ni nampak happy padahal kita ada fikir, aku nak tolong macam mana benda ni? Sebab kita tak tahu ubat apa yang sesuai. Ke mana pun hospital. Kalau hospital pun, saya rasa kalau pergi pun, dia ada rekod. Tak apa. Dia rekod macam tu lah. Macam tu lah. Dia tak ada ni. Pening je. Tapi nampak macam orang tak kisah. Lah ni bini Cik Lan kat mana? Kat rumah ke? Kat sana lagi? Kat rumah. Oh, balik dah? Balik dah Bila lah. balik? Dia duduk 3 malam kat sana. Oh. Kira lepas balik tu, dia duduk di bilik yang kita saya quarantine lah. Tapi kira selepas dia pergi ke PKRC tu, saya spray habis lah bilik tu. Kan? So dia balik duduk bilik tu jugalah. Bukan masalah takut dia menjangkiti. Sebab selalunya yang saya tahu lah, kes-kes yang duk jadi selepas tu, kata contoh, kita pergi di luar, balik, engage dengan dia. Kita tak kata lah, kira benda tu tak masuk dalam badan kita, kuman. Kita tak tahu. Tapi masuk pergi kat dia. Masuk sekali lagi, bila dia diserang kali kedua, tak tahu lah. Kebanyakan yang kes-kes yang saya tahu lah, yang dia sebab hati tu sebab daripada udara. Dia melekat kat baju. Kita balik kita tak kena. Lepas tu dia tak masuk kat kita, tapi mungkin dia pergi kat dia. Dia bawa kat tempat lain. Takut kita pembawa. Aduh. Tu jadi satu jadi orang kata apa, nak telan tak boleh, nak luar tak boleh. Redor. Dengan anak PDPR, takkan kita nak buat kita pun murung. Anak kecil kita akan tengok. Kalau anak kita tengok kita pun down, macam mana? Boleh. Kesian mereka lagi. Sebab bila kita down, virus tu lagi seronok. Tu bukan kata virus C19, virus apa pun. Dia kena waktu keadaan kita pun kita kena melawan lah. Melawan Kalau diri kita sendiri pun nak kena sedih juga. Kalau duk layan lagi macam tu, lagi teruk. Dia lagi teruk. Macam tu. Jadi itulah saya pun masa tu pun kena bagi anak seronok, walaupun kita nak tak tahulah contoh macam mana kan. Kena buat kot lah bagi anak seronok macam tak ada apa. Tak boleh fikir sangat no. Dia kena buat bodoh. Kalau fikir memang tak boleh buat apa. Syaira waktu tu keadaan family apa waktu kena tu buat swab test tu, macam mana keadaan waktu tu family apa? Maksudnya keadaan kalau bila, dari segi bila dah buat semua buat swab test orang kata apa, dalam tempoh kuarantin ataupun kakak tunggu result tu kira buat macam ni lah orang kata apa, tiap perubatan kampung lah, macam yang orang duk pesan minum banyak suam, lemon, hidung, macam tu je lah. Kira buat kita takut kot walaupun sebut rumah walaupun kita tak ada gejala kan, tapi takut sebab benda kita tak nampak. Macam Cik Lan kata, macam lo ni pun kita ada tengok yang tak ada orang kata apa, tak ada gejala, tiba-tiba dia dapat kan positif. So kita takut yang tu lah. Lepas tu tapi alhamdulillah lah tak ada apa lah. Kakak pun 2 kali pergi negatif. Kak positif ke tak positif? Ada dia negatif. Negatif lah. Dua-dua. Negatif. Tapi sebelum tunggu tu dia asing dululah. Sementara tunggu tu kira tapi asing pun duduk satu rumah agak lah, cuma kata apa, duduk bilik macam kita bagi makan tapi toilet berkongsi sebab terpaksa dah kami dalam rumah dah tak ada toilet yang dalam bilik ada toilet. Kok mana pun terpaksa berkongsi jugalah. Kira orang kata apa, dalam masa tu kita reda je lah apa yang kita boleh buat kan. Kalau dah nak suruh di kuarantin tempat lain pun nak tahu kat mana kan. Dah rumah pun dah kami duduk satu family, kakak pun duduk satu family dengan mak ayah. So terpaksa kuarantin sama-sama kami lah. Tapi alhamdulillah lah negatif kan. Kira
macam lagi satu jiran-jiran pun orang kata apa, membantulah. Dah kami kena kuarantin, mereka tolong beli barang, dah tak boleh nak keluar kan, walaupun kita tak positif, walaupun negatif, kontak rapat secara kontak rapat kepada orang yang positif. Kerana mereka setengah orang kan takut nak dekat dengan kita walaupun kita tak positif kan, tapi alhamdulillah jiran-jiran bantu dari segi beli barang, sebab dah kita nak keluar pergi cari barang dapur pun dah tak boleh. Dah pakai gelang memang tak boleh keluar lah. Sekali keluar juga kena. Tak ada nak beli barang apa. Alhamdulillah Cik Lam, Macam mana? waktu sebelum lepas kena kuarantin kat rumah tu, barang apa macam mana? Barang rumah cukup ke tak? Yang tu sangat-sangat pesan kat orang. ni pesan lah no. Barang tu kira masa wife saya kena swab test tu, kita dah prepare dah lah, in case. Sebab dah tu PKP dah kan. Cuma yang lain-lain tu kita guna runner lah yang ada kot calon. Lepas tu jiran pun ada lah tolong sikit-sikit macam tu lah. Waktu PKP bini Cik Lan kerja? Kerja. Dia sektor yang dibenarkan. Faham. Tahu. Yang tu yang orang marah satu Malaysia sektor yang dibenarkan. Tapi Sekarang ni dia kerja lah. Sekarang ni dia kerja. Doi tak pergi kerja. Oh, dak lagi. Mungkin lepas Sebab- dia balik tu dia masih lagi rasa tak selesa kan. Sebab selalunya ada sakit-sakit macam orang sakit urat tu. Sakit belakang. Pesan. Sebab sebenarnya ramai family saya tapi yang bukan duduk di Changlun lah. Ada yang duduk di KL, sepupu sendirilah. Ada yang kena COVID. Dia cakap macam tu lah, dia sakit. Kuarantin lah. Sakit badan tu. Lama. Kuarantin lah. Dia kuarantin. Kat rumah ke kat pusat? Husband dia kat rumah. Dia kena pergi hospital. Pasal dia ada asma kan. Orang tu kena. So pergi duduk sana, balik. Duduk kat rumah pula lah. Tapi yang cerita nak tergelak. Pasal kes saya. Selepas 3 hari. Bila bini Cik Lan 13. pi berapa bulan? Pi pusat berapa bulan? 13. 13. Duduk sana 3 hari je. 3 ke 4 hari dah. Hari Khamis dah balik mai. Dia check negatif pula. Dia check based on darah. Negatif lah. Kira dia pun saya tak, secara detail tu saya tak ni lah. Ada lah dia punya kertas perubatan tu kan. Tapi bila dia boleh balik tu memang dia boleh balik lah. Bukannya dia lari balik. Sebab lah prosedur dia macam tu. Bila tak ada. Lagipun dia yang syoknya hari tu. Hari dia nak kena discharge daripada PKRC tu. 9 bulan. 5 bulan. 16, 17 dalam. Dia boleh balik. Okay. Then doktor tu call. Boleh main biak. Saya babak semua kami dalam rumah ni gelamping. Kalau nak suruh orang lain pun, adik-beradik pun, mereka pun serayau lah. Kan? Sebab baru keluar dari PKRC. So kebanyakan ada lah yang balik naik Grab apa orang cerita lah. Ada kawan-kawan lain pergi Kulim balik naik bas sendiri. Daripada Kulim pun balik main ni. Itu sesuatu yang saya rasa mengecewakan lah. Macam kes isteri saya ni. Bila dia positif, dia pakai 2 gelang tau. 2 gelang? Di tangan 2 gelang. Sebab dia duduk PKRC. 2 PKRC? 2 pusat? 2 gelang ni 2. 2 result swab test ke apa? Siapa Dia kena macam ada 2 gelang? Satu tu dia positif, satu tu tak silap saya pasal dia duduk di PKRC. Maknanya yang satu tu untuk dia kuarantin lah, dia tak boleh pergi jalan kata. Satu untuk dia kata ke kuarantin, satu lagi dia kata positif waktu tu. Bukan positif, satu tu sebab dia duduk di pusat tu. PKRC. Dia macam pembahagian lah. Pembahagian dari mana sebab kluster kalau mana. ikutnya dia bila dia keluar daripada situ, 1 gelang je dia potong. Satu lagi
selepas dia habis tempoh kuarantin di rumah. Oh, Yang macam ni tu. kuantin habis lagi. Habis dah lah. Habis dah lah sekali dengan Cik Lan lah. Syarat dia, Okey. kami Ha. kontak rapat tak boleh awal daripada kes. Ha? Tak boleh awal daripada kes macam mana? Potong gelang tu tak boleh awal. Lewat tak apa. Oh. Tak boleh potong gelang awal daripada yang Ya. dia bagi tahu lah. Dia tempoh dia tak silap saya macam hari tu dia dapat MC sampai 20 hari bulan. Maknanya depa punya assessment tu, penilaian depa tu, maknanya by 20 hari bulan dia dah okey, 21 dia dah boleh keluar rumah. Sebab MC depa bagi sampai 20. Kan secara logiknya kita faham macam tu. Dah bagi MC sampai 20, maknanya hang suruh duduk rumah sampai 20. Tak? Okey. Sebab dia tak ada lanjutan MC yang lain. Hmm. Jadinya bila ada situasi dia nak kena balik sendiri, kan, dia diberi kelonggaran, dipotong gelang tu dua sekali potong. Waktu duduk sana? Lepas keluar lah, bukan duduk dalam tu. Sebab Grab okey. pun tak boleh nak ambil. Lepas tu nak cross macam balik ke Changlun pun tak boleh lah sebab duduk di rosak nak balik macam ni. Lalu roadblock ada gelang confirm tak boleh. Silap kena saman. Potong jugalah. Tak tahulah, mungkin dia buat assessment kata dia ni selamat untuk balik. Saya tak mau mempertikaikan lah benda tu. Sebab saya Depa bukan bagi doktor. tahu lah. Sebab tu depa lah yang potong. Depa potong, bukan kita potong sendiri. Tak lah, depa yang potong. Depa yang potong gelang tu. Jadi kita sebagai Depa potong gelang tapi kuantin kat rumah. Patutnya gelang pink ada lagi lah. Ya. Tapi dia potong dua-dua dah. dia awal potong yang dua-dua dekat sebab dari pusat. nak balik daripada situ nak kena balik sendiri. Faham dah. Dia Ah. ada kelonggaran macam tu. Takut orang nampak gelang pink lagi. Nak cross daerah tak boleh, nak naik Grab tak boleh. Padahal Tapi sepatutnya Alhamdulillah time lah. tu dia dalam Macam tempoh tu dia tak habis lagi kuarantin kan, kerana kena potong. Ya. Doi. Terpaksa potong gelang dua-dua gelang pink tu Untuk nak balik. balik rumah. Tapi kalau kuarantin kat rumah kena ada Lepas tu balik pakai pula ke macam mana? Dah potong Mana lah. dah potong dah. Kuarantin kat rumah lah dah potong awal. Kuarantin sendiri lah. Sendiri ya. Sendirilah ikut. Sebab kami yang negatif ni pun sampai 22 hari bulan. Gelang tu. 2 bulan itu Jadinya bila MC dia sampai 20. Maknanya kami faham dia sampai 20 lah. Yang kena duduk rumah. Betul tak? By logik. 20 lah dia kena duduk rumah. Maknanya lepas 21 tu dia boleh lah nak keluar apa kan. Kalau ikut macam tu lah. Tapi dia ambil inisiatif tak keluar lah. Dia kuarantinkan diri lah. Hello tu. Macam kami yang lain-lain ni 23 hari bulan pergi potong gelang. Pi potong ke depa tak ambil? Dia kurung sampai 22 surat Okey. tu. Ha. 23 pergi potong lah Pi digital. sendiri. Okey. Lepas tu tak tapi digital tak ada. Tapi kalau ada roadblock pun Lepas surat tu potong. Dah habis dah. Dia lamping pun dia tulis tarikh kan. Dia tulis tarikh. Okey. Tu yang pada saya rasa tak berapa sesuai lah. Orang PKRC daripada daerah lain nak suruh balik sendiri. Kalau dia kata daripada PKRC tu kami cuma hantar sampai Jitra, Pusat Kesihatan Jitra, lepas tu dia kena balik sendiri. Okey. Saya pun boleh lah curi-curi pergi ambil. Sebab kita tak terkonah daripada return. Tapi bila kena cross daerah, nak pergi macam mana? Okey. Yang tu agak terkilan lah. Betul-betul terkilan. Tak tahu dia guna prosedur macam mana kan. Tapi dah doktor yang potong sendiri gelang tu. Jadi Kiranya tak apalah. doktor tu lah yang Doktor justify. kata tu, Bukan kita ikut je lah. pandai-pandai. Kiranya apa bini Cik Lan hari tu balik sendiri ke Cik Lan pergi ambil?
Order Grab daripada Changlun. Grab bang. Order lah, kira kan lah zaman canggih. Tak lah. Grab lah, okay. Balik naik Grab lah. Tu yang pelik dengar bunyi. Pelik dah. Satu tadi duduk dalam bilik sekatil tak kenal kan. Balik kelang potong dua-dua. Kita nak bohong lah, benda ni memang terjadi. Reka-reka pun boleh detect lah. Okay, soalan yang seterusnya yang saya nak tanya untuk Cik Ella dengan Syahira, macam mana keadaan ataupun kerjaan Cik Ella sendiri lah, ataupun perniagaan Cik Ella sendiri waktu PKP 3.0 ni, bila startnya, dapat tahu start daripada hari startnya fasa yang pertama PKP 3.0. Syirah dulu, Syirah. Okay, Syahira dulu. Okey. Ni bukan topik kuarantin lah kan. Maksudnya waktu tempoh PKP lah. Waktu PKP startnya PKP 3.0 tu, kira-kiranya start Syahira kuarantin tu lah senang. Sebab bila Syahira kuarantin, I kerja kan. Lepas tu waktu sebelumnya start PKP 3.0, HQ beritahu waktu tu sebab Syahira tak ada, waktu tu tengah kuarantin, kiranya tutup awal lah pusat internet waktu tu. Waktu Syahira kuarantin tu, bila dia startnya PKP tu, dan ni macam mana keadaan ataupun perniagaan Syahira waktu online ni? Okey lah, masih lagi berjalan ke macam mana? Okey, kalau masa tempoh kuarantin tu tak jalan lah, sebab kalau kata ada order nak pergi COD tak boleh, nak pergi buat postage tak boleh kan, dah kita nak keluar tak boleh. So dalam tempoh kuarantin tu tak ada buat sale lah, tapi kita still promote, cuma tak boleh nak buat penghantaran lah kiranya. Kerja pun tak boleh pergi sebab dah kuarantin kan. Kemudian lepas habis kuarantin sambung dengan PKP pula. Kuarantin 10 hari. Lepas tu sambung PKP sampai ke hari ni lah work from home. Work from home, kerja dari rumah. So business online sambung balik macam biasa lah sebab dah boleh keluar PCOD, boleh buat postage. So orang kata apa, PKP lagi sale nak kata tinggi tu boleh lah. Kena ada jugalah sale dalam tempoh PKP ni. Kena ada juga orang membeli. Sebab Syira punya bisnes dalam orang kata apa, kosmetik. Mungkin orang duduk saja kat rumah kan. So banyak orang scroll membeli jugalah. Dan Syira buat postage dan juga COD macam biasa. Sebab nak pergi COD dalam Perlis, nak hantar daerah tu tak ada lah SDR yang ditetapkan setiap daerah tu. Kerana boleh lah nak jalan pergi COD, cuma tak boleh pergi jauh lah dalam radius 10 kilo. Kerana dalam kawasan Kangak tu still lagi boleh COD lah. Tapi kalau keluar luar daripada negeri, stok daripada HQ lah. Kalau luar negeri, Syira post sendiri lah. Macam nak pergi postage sebab dalam radius 10 kilo, Korea yang Syira pergi tu macam JNT post laju tu, dalam radius 10 kilo. So Syira boleh pergi COD macam biasa lah. Postage macam biasa lah. Kerana boleh buat dua kerja dalam satu masa sebab dah kita duduk kat rumah, sambil kita work from home, sambil kita buat business online lah. Kerana masih berjalan macam biasa. Walaupun dalam tempoh PKP. Kerana bagi Syira lah, bagi pendapat Syira, mungkin ada terbatas, cuma tak banyak lah. Still boleh buat macam biasa. Cuma kita ikut SOP yang MKN tetapkan lah. Kerana kita COD pun berjumpa orang, lepas berjumpa kita sanitize. Takut kan sebab kita tak tahu kita PCOD kat rumah tu mungkin dia tengah kuarantin ke, kita tak tahu kan sebab risiko takut yang tu jugalah. Bagi suara kat pagar lah, ke rumah taman lah. Kalau contoh macam tu kan, kita suruh pagar macam tu. Tapi kita tak tahu dia punya status kesihatan dia macam mana. So kita jaga sendiri lah orang kata. Dalam pula macam mana? PKP 3.0. Online lah banyak. Cuma beza dia kalau 3.0 ni, hak luar daerah tu tak main membeli je. Selalu kadang-kadang dia call nak main ambil apa kan. Ambil direct dari ni lah. Dia nak
elok daripada postage lah. Postage. Sebab ada satu order tu yang tadi nak main ambil petang ni tu, duk digital. Beli dalam tu RM108 sekali delivery. Saya call dia suruh cancel, main ambil ada rumah. Baru RM39. Barang RM39. Benda tu berat 50 kilo. Oh, tak lah. Faham lah. So yang tu lah. Oh, mahal. Sebab Postage. lah. Yes. Postage. So yang lain-lain tu kalau cerita balik masa kena kurung tu, saya pun sebenarnya tak berani juga nak buat sale tu. Tapi lepas dapat result negatif tu, sebab barang saya ni kadang dia pun main pick up. Tahu walaupun pakai online pun dia pun main pick up. So kalau ada yang main tu sebelum result keluar tu saya spray semua. Tampal di waybill di barang, spray pula, ambil dettol spray, kesian kat dia. Spray hampa main ambil. Dah basah. Kita boost selotip lah. Balon dengan plastik lah. Spray sekali je lah. Tapi selepas dah tahu result negatif tu, cuma berkurang di rumah lah. Kalau nak kena post barang tu, saya panggil runner lah main ambil. Dia pun ambil rentak api lah, post laju ke, JNT ke macam tu lah. Tapi kita berani buat pun sebab result negatif. Kan? Kalau kita positif, tak buat dah macam tu, gila. Menyusahkan orang lain pula. Dah tahu dah kita negatif, okey baru kita boleh buat. Okay. Tu je lah kalau kata nak cerita daripada awal, memang saya buat e-hailing. Tapi masa Malaysia PKP, Siam masih buka. Buka First tu, 18. First. Yang mana Yang kedua? PKP first. Oh, yang pertama. Tahun lepas tau. 18 Mac kita start. Oh, sebelum Border tak tutup total masa tu. lockdown. Sebelum total lockdown. PKP 1.0. Yang first tu 18 Mac 2020. Bukan total lockdown tu. Border apa tutup? Tak lagi. Dah ya. Lepas tutup seminggu. Apa tutup lepas seminggu lah. Lepas Untuk seminggu, clear mana lepas seminggu rakyat PKP. dia nak balik. Saya 18 e-hailing sampai 20 lah. Lepas tu stop. Sampailah. Pasal dia risiko terlalu tinggi yang tu. Tu lah. Tapi hidup lagi lah. Mana account? Ha. Account tu hidup sampailah baru ni. 15 hari bulan 6 lesen mati. Tak boleh nak renew apa lagi. Berapa ni? Berapa bulan? 15 hari bulan baru ni lah. Kena quarantine. Tak boleh nak buat apa. Kena penalty tak kalau dah deadline lesen? Tak ada. Kali ni tak ada. Oh, dah. PKP semua office tutup. Renew pakai phone je lah. Lesen. Bayar duit, lesen. Rugi PSV mati. Kena pihak JPJ. Oh. PSV tu tak buat e-hailing boleh pakai macam-macam. Syirah macam mana? Tadi tanya Tanya Jawab dah. No. Cik Ai. Lan bagi tahu tadi. Ya. Mungkin penonton yang tengok kita punya live petang ni kalau ada pengalaman boleh share juga dengan kita kan? Ada siapa ni? Siapa nak tengok ni? Kot-kot lah kan siapa ada yang sedang menonton. Okey. Kepada siapa yang Boleh just share. nonton Experience. ataupun tengah dengar kami live di pusat internet komuniti Changlun punya page Facebook dengan My Berkena Kopi. Komenlah kat bawah kalau ada apa-apa nak share ataupun ada apa-apa pendapat, ada apa-apa yang nak tanya ke pada kami, tujukan soalan kepada kami, boleh, tak ada masalah. Jangan malu-malu. Kes terbaru kan ni bawa. Okey, kita buka. Kita tengok Dah pukul 4 ni dah keluar. kes dah hari ini. Cik Lan cucuk tak lagi? Tak lagi. Betul. Dah bulan 2. Vaksin. Sampai jadi konten rapat tak kata halah. Buka yang Jabatan Kesihatan Kedah .
family, parent, cucu dah kot. Parent saya sendiri tu Jitra dah complete dah 2 dos, dua-dua. Oh. Ini yang kemarin. Tak keluar lagi. Buka Facebook apa nama Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Dia cepat sikit. MKN pun slow lah. Telegram lah. Dalam Facebook. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Tu kita boleh tengok kes yang di Kedah kali. Saya ada error mukim pun semua dah. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Mai Pakat Sihat. Tengok yang latest. Ni 25 bulan. Dah tekan. Buka. Tekan. Tengok yang latest. Tu. Total kes 5,000. 5,800 3. Tu vaksin. Okay. Okay. Status terkini COVID-19 Malaysia 26 bulan. Hari ini Kedah ada 186 kes baru. Jumlah kes baru masih lagi 5,000 ke atas. 5,803. Cuba tengok daerah Hubang Pasu dah apa? Kat bawah tu biasanya dah. Tak ada ni kemarin. Tunggu sekejap dia keluar. Boleh apa kosong? Boleh. Boleh ada 4. Boleh ada 4. Kedah ada 186. Pulau Pinang ada 160. Perak ada 137. Selangor 2,000. 108. Kuala Lumpur ada 628. Putrajaya 24. Melaka 355. Johor 329. Kelantan 103. Terengganu 29. Negeri Sembilan 741. Pahang 220. Labuan 99. Sabah 189. Sarawak 491. Total case daripada April tahun lepas. Hari dah last MPK podcast dulu. April jumlah keseluruhan baru 6,000. 2020. Lari dah nak dekat lebih daripada setengah juta keseluruhan kes. Okey. Syairah bila pi balik Penang ikut suami? Baru main semalam. Oh, kau betul lah. Berapa? Hari Isnin dengan Selasa. Syairah pi PIK Perlis lah. Pada apa ha? Tu Buat settle live. untuk buat live kan, kita kena buat kelas online. So settle siap-siap, baru main sini. Okey. Yang setakat 24 hari bulan Jun, jumlah kumulatif pemberian dos vaksin 6,800,000
23,104 yang dah cucuk. Tiga-tiga orang kita tak cucuk. Tak boleh nak Kita share dah, lagi kita dah pengalaman. update. update kan? Kita dah Betul bila update. 24 eh. Ni Ah, ada latest. ada yang tu tak? 25 je tengok. 7,39,000. Tengok dalam JKM ni. Tu. $7,39,000. Penang 160. Nampak pula update kau ni. Untuk hari ni, ya, ni setakat Tu harian. harian. Hari Kira ni semalam lah. Hari ni, 15,000. kira ni setakat semalam lah. 25 hari bulan Jun. 2,000. Bukan setakat semalam. Setakat semalam? Cucuk semalam saja. Satu hari. Oh, okey. Jadi jumlah tadi 7 juta dus. Untuk kemarin lah. Okey. Satu lagi. Itu jumlah keseluruhan. Baru 7 juta. Hmm. Malaysia ada berapa orang? Tu pun 7 juta total. Total dus. Total orang kah? Total dos. Yang dah Satu dengan 2 dos. Yang dah 2 dos yang bawah tu 1 juta lebih kot. Tengok. Cuba besarkan tu. Sejuta. 1 juta lebih. 1.9 juta. Yang dah 2 dos baru Dua dos. 1.9 juta. baru 6%. Yang target 80% tu. Kedah baru 200,000 first dose. Kiranya satu family tak buat air lah. Yang kat rumah ni mak mentua dah first dose. Second dah second by 20 berapa? 29 kot. Kalau kata dia negatif, dia positif baru ni, tunda 3 bulan. Tunda cucuk. Kalau siapa yang positif, dalam masa 3 bulan tak boleh. Oh. Kiranya kena tunggu Ya. betul-betul lega baru cucuk. Ya. Oh, macam tu noh. Doktor beritahu. Kebanyakannya macam tu lah. Patient diberitahu. Kalau takut kena teruk lagi. Dia macam, kan vaksin tu pun Dia daripada tahulah. tu juga. Dia masuk dalam tu, dia berkawan baik. Cucuk lagi. Biduk tambah lagi pula. Aduh. Nak tengok yang data lambat pula mereka hari ni. Kalau tidak pukul 4 dah clear dah. Daerah ni berapa. Yang sahihnya UUM dah habis PKPD start. Tengah malam ni Tamat semalam. Tengah malam ni baru tamat. Sana pun saya dengar sumber sahih tu tak. Tapi saya dengar macam tu lah. Makan share 1 mangkuk Maggi 3 orang. Seorang je kena. Apa mana? Siapa? Share Share bukan Maggi. makanan. Yang UUM tu Seorang je kah? kena. Dah macam mana seorang je kena? Macam mana tu? Maknanya dia share dengan orang yang kena yang lain tu. Maknanya contoh 4 orang lah makan satu. Okey. Maksudnya 2 orang lah. Lagi 2 orang tak kena. kena. Dia kuantiti juga.
Tak faham. Tak tahu lah virus ni macam mana. Tak tahulah. Tu yang keluar macam-macam teori 5G lah apa. Saya pun nak tunggu lah. Kalau betul teori 5G tu, adakah 5G. adakah sebab penggunaan telefon 5G tu menyebabkan orang kena COVID? Oh, siapa yang guna telefon 5G kena? Tak tahu. Macam saya dia pakai 5G. Kot lah ada teori macam tu kan. Sepatutnya kita buat lah kajian benda-benda macam tu. Kadang tak tahu. Yang ni yang kemarin. Okay, yang ni saya buka balik slideshow ni. Yang ni jumlah kes harian tertinggi COVID-19 melebihi 5,000 kes di Malaysia. Daripada 1 Januari 2021 sampai 25 Jun. Paling tinggi 9,000 kes 29 hari bulan hari tu. Lepas tu untuk apa ditunjukkan data tu? Nak bagi orang takut lagi kau macam mana? Saya satu benda, bila saya statistik dah lah melalui kita stage ni, memang orang akan sedikit takut. Contoh macam Ayi pun, hari tu kata nak buat benda ni, dia kata apa? Ada buat second test tak? Tu Ayi tanya tu. Tak. Cik Lan kata nak buat APK 23 hari bulan free tak? 24. 24 free tak? Nak buat apa? Buat cerita pasal close contact. Lepas tu Cik Lan kata 22 baru potong. Buat second test. Jadi dia macam menyebabkan orang takut. Kan? Okay. Tapi bila jadi macam tu, adakah macam saya jenis Malaysia tak kisah nak belantak mbak, aku pergi pakai topeng. Janji aku bukan patient. Tak apa lah. Air nak keluar pun pakai 2 lapis mahal. Tambah-tambah introvert lagi lah. Okey. Adakah kita duk bercerita hari-hari ni, kita Pasal? nak menafikan terus ke orang yang dah pulih daripada COVID-19 ni untuk nak lalui kehidupan harian dia selepas ni? Apa menafikan? Bila orang tahu dia tu positif, agak-agak orang panik tak? Tak wani Ada tak kerajaan ceritakan di mana-mana? Ni bukan cerita politik tau. Entahlah. Ni cerita semua orang. Ada tak dia ceritakan kata, oh selepas kawan tu kena, kuman tu dah ni, dah tak reaktif untuk menjangkiti orang lain. Tang tu tak ada pun buat penerangan. buat penerangan secara jelas. Yang dah habang hari-hari, sehari 4,000 kes, sehari 5,000 kes. Lepas tu hak cucuk vaksin tu pun, ada setengah orang takut jarum, dia tak mau. Pasal dia tayang Anti-vaksin cucuk jarum tu hari-hari. Fobia dengan jarum tu dia tak mahu cucuk tu. Lepas tu orang kata takut dekat vaksin ni sebab dia ambil daripada Itu pun satu. tu pun satu. Tidak diceritakan dengan jelas apa dia punya kebaikan dia punya risiko dia. Tahu dalam borang tu tulis, oh saya sukarela, kena nasib. Jadi apa jadi tak boleh tanggung. Dah kot tu pula. Jadi benda ni dia tidak mendidik rakyat tau. Dia macam bagi orang takut ikut. Takut display sikit, lepas tu dia suruh macam ni. Lepas tu bila orang dah ada kesedaran untuk vaksin, dia habang vaksin tak cukup lah. Kena tunggu pula. Kena tunggu pula. Lepas tu ada pula menteri tu kemarin keluar video, dia kata nak cepat bayar. Macam tu pula. Kata penin. Hak tu bukan cerita politik. Tak kira orang kata ni cerita politik. Tak. Mereka yang cakap. Bukan kita cakap. Mereka yang cakap macam tu. Kita sebagai rakyat dengar. Okay, SOP. Keluar pakai mask. Pakai. Jangan Kita nak buat sampai macam mana?
Kuarantin di rumah. Sirau kena kuarantin 10 hari tak keluar. Tak keluar. Saya pun tak keluar. Takkan keluar Okay. dalam rumah sendiri lah. Pergi rumah orang tak ada lah. Ha. Tak wani. Kita pun Ha, jaga. kita bukan apa. Kita tak mau kita ni menyebabkan orang lain kena. Betul tak? Betul? Ha, Betul. sebab tu kita kuarantin. Bukan sebab kuarantin tu orang nak main je. Jadi kuman tu takut nak main tau. Bila jadi macam ni kita apa pening? Macam mana? Okay. Ada agak apa bagi buah fikiran kita kiak tu kan. Ha, pening. Dia jadi macam mana? Cira macam mana kalau dapat macam tu? Dapat apa? Dapat tu lah apa kalau orang bagi tahu ni suruh cucuk lepas tu ikut SOP apa, kita ikut semua, tapi maksud apa, ada yang orang tak apa nak faham kan, macam mana lagi langkah nak bagi orang faham cucuk vaksin ni okey. Lepas tu senang kata nak bagi orang faham lagi lah pasal kebaikan vaksin ni. Kalau bagi Syira lah kan. Kalau dia tak boleh nak fikir pasal orang kata apa, sekeliling orang luar, dia fikirlah tentang diri dia. Kan diri sendiri. Okay, diri sendiri. Maksudnya kalau macam orang kata apa, kalau cucuk tu kan tak semestinya lah kita takkan dapat penyakit tu, tapi orang kata apa, menghindarlah daripada dapat kan. Daripada nak jadi kritikal, dia mungkin tak jadi kritikal. Jadi kita jaga diri, di samping juga kita jaga family kita. Sebab macam contohlah macam kita kan petugas PIK jumpa dengan komuniti, kemudian jumpa orang ramai, kita balik rumah, kita tak tahu kita ni pembawa ke, kemudian penyakit tu boleh pergi dekat keluarga kita. So kalau macam orang tu apa, kalau rasa takut sangat fikir tentang diri kita sendiri dan juga diri family kita, keselamatan family kita. Keselamatan kita, keselamatan family kita yang terdekat. Dia, kalau rasa takut sangat, orang kata apa, fikir diri sendiri lah. Mungkin orang kata apa, dia kata apa, kita kena ihtiat lah. Saya setiap dah. Ihtiat kita lah. Ihtiat usaha. Betul. Saya ada daftar 26 Februari. Vaksin. Sama. Ha, Baik, masa baik. tu dia kata, oh tak cukup lagi. Orang yang nak daftar, konon bagi face by face. Apa masalah hang bagi dulu orang yang daftar habis saya tahu. Tapi tu lah, apa, ada tengok viral yang Lok Angkara jenis buat drive thru. Tu pun menarik juga. Tapi Ada dia biasa try tu- di USM Kelantan. Saya tak tahu Mana dia buat? proceed macam mana. Tak apalah hak tu usaha kan. Kita daftar macam di KL. Tiba-tiba dia kata mai walk in. Yang kita daftar haram tak dicucui. Tengok di KL kan ada dia buat yang jenis apa? Walk in, apa walk in? Walk in. Dia pi kata contoh Siapa nak pi? satu flat tu. Okey. Mai cucuk rumah. Berisi apa? Dia daftar macam mana? Dia daftar manual tapi benda tu dia pakai key in auto masuk dalam kita punya ni macam saya pun. Mas Sejahtera. Macam ni cucuk Mas Sejahtera, lepas tu dia scan barcode kita kan, dapat detail kita. Tak tahu hal tu saya tak tahu macam mana tapi contoh macam saya kan selepas swab test dia ada cak tak Oh, dia ada dia ada 14 bulan apa? QR code lah. QR code ni My Sejahtera tu yang COVID-19 negatif. Oh, dia dapat Siapa yang test mesti ada benda ni. Dia update dalam Mas Sejahtera. information detail pasal kita. Sebab anak pun, sebab yang lain semua yang masuk bawah saya punya Guidance lah. dalam ni Aha, dependent dependent. semua naik hak depa punya.
Semua ada hijau-hijau. Oh. Cuma isteri saya tak tengok lah. Handphone tu kat dia. Tapi kawan saya yang positif dia kata memang dalam tu dia akan tulis merah. Masa dia berstatus Kak- sakit. Kak Syira dah check dekat my Ada status. ada dia tunjuk update tu. close contact kan. Kerana auto kan KKM update tu. Sebab nama dah ada kat depa. Jauh tu. Saya Dalam- sebenarnya 2 kali menjadi disyaki close contact. Yang satu tu mesyuarat PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Tu seminggu sebelum raya. Tu dia termasuk dengan kluster Dah Masuri tau. Dia apa beritahu lah. Mana? Dia pun beritahu kata Dia pun beritahu. ada apa nama? Kes Kat sekolah tu. dalam mesyuarat tu. Selepas Ada mesyuarat tu lah. Ada orang yang positif. Jadi saya itu kebetulan dah pergi tanya banyak sangat dalam mesyuarat. Mereka nak bagi saya, tak tahulah. Mereka lantik saya jadi AJK dalam tu. Then last kali suruh bergambar atas pentas lah. Kan penggal baru kan. So dia hantar nama tu pergi kat KKM. Tapi hantar nama pun dia faham. Kalau ada gejala baru main test. Jadi Alhamdulillah tak ada gejala apa lah. Anak apa semua pun okey. Kalau nak kata daripada saya tu pergi ke isteri saya sebulan lebih tu gap. Sebab tu sebelum puasa, sebelum raya. Mesyuarat PIBG tu sebelum raya. Yang isteri saya ni bulan 6 lah, ni bulan 5. Lepas raya lah. Kira dah lebih Raya 2-3 minggu lah. Raya bulan berapa? 5. Awal bulan 5. Bulan 6. Menjeki kat Syira tu lepas raya. Tak 20. Lepas raya. 25 Mei lepas raya. Jadi kalau nak abang kata link saya pergi mesyuarat PIBG tu dengan kes bini saya tu jauh sangat. Betul. Sebab mereka cerita dia punya tempoh aktif untuk menjangkiti orang lain tu dalam 10 hari. Ada yang selepas 2 minggu lah. selepas saya kena dalam masa 10 hari tu untuk dia menjangkiti orang lain. Selepas 10 hari tu dia dah tak aktif lah untuk nak menjangkiti orang lain. Tapi dia masih lagi ada dalam badan selama 3 bulan. Macam bini Cik Lan lah. Tapi dia tak ada sifat untuk menjangkiti orang lain lah. Kata apa? Cuma jangan Kena jaga virus makan daripada lah orang lain pergi kat dia pula. Tu masa tu dia severe. Tak boleh kena 2 kali. Dia bahaya, sangat bahaya untuk kena 2 kali. Tu tidak diceritakan kepada umum. Syahira waktu karantin tu apa rutin? Macam biasa lah. Rutin macam biasa. Atau apa? Jaga makan Bukan apa? kata. Ha? Jaga makan apa semua lah. Jaga makan. Buat kerja rumah macam biasa. Kalau habis boring kan kata tak keluar rumah langsung, keluar lah dekat laman rumah tu. Tapi tak ada keluar daripada pagar rumah tu, tak ada lah. Kita pun tak berani lah kan, takut sakit. Jadi apa-apa orang salahkan kita. Walaupun kita tak positif pun still jaga-jagalah. Tak, orang tu pun nak jagalah kan. Tak mau Kita pergi. tak mau sebar kepada orang lain. Apa aku kata apa? Kawalan Kendiri apa? Kawalan Kendiri. 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 Itulah saya pun dalam tempoh dekat PKP tu mana ada keluar benda pun. Keluar pergi kalau macam anak buah ke apa benda tapi beli balik Tak ada duk melepak macam selalu lah. Betul. Nak beli barang apa keluar habis beli barang Keluar beli. balik. Tak ada duk tunggu-tunggu. Sama macam air pun kalau nak beli barang keluar apa pergi beli barang kat kedai runcit tu, lepas tu terus balik habis tu kadang jalan pergi lah. Betul. Tu yang kata tu kita dah cuba. Tapi macam contoh macam kes saya ni. Kita dah cuba. Tapi dah sektor ekonomi essential tu. Tiba-tiba benda tu sampai di rumah. Tapi Alhamdulillah lah. Setakat tu saja dia tak pergi ke family-family yang lain. Tapi fobia. Abang-abang yang lain pun takut jadi nak main rumah.
punya skep, kita punya pemikiran tu dah jadi takut. Macam kita bersalah besar noh. Ha. Padahal kita pun tak minta benda ni nak jadi. Dan Teh. kita pun tak pergi cari. Kalau contoh Kita kata jaga macam saya sehabis-habis. sukarlah pergi function sosial ni kalau orang panggil kan. Tapi bila kita minimalkan benda tu, tapi disebabkan yang lain meh. Nak kata apa? Okey, Cik Lan dengan Syahira, apa pendapat Cik Lan dengan Syahira pasal apa? Ada sektor macam kelang-kelang apa. Maksudnya bukan apa pendapat pasal PKP tapi bukan total lockdown. Untuk macam tutup semua macam tu. Bagi Syira jawab sana. Syira pidun ke kilang banyak. Baik. Ada? Pasal tu kosmetik apa tu, pasal HQ apa tu, dia pun tutup juga waktu PKP. Dia Tutup. dia bukan essential kan. Essential. Tapi Macam barang tu keperluan apa kan tu. dah ada ready stock. So tak payah tunggu dari kilang lah. Kalau ni apa pendapat Syahira pasal kita buat Yang- PKP 3.0 tapi bukan total lockdown lah. Sebab kerajaan kata dia nak masih lagi nak orang kata apa? Nak hidupkan lagi Sektor ekonomi. sektor ekonomi negara. Dan Nak buka bagi juga pendapat. macam kilang pembuatan makanan lah senang kata. Beras, roti apa semua tu. Masih lagi buka. Kalau bagi Syira macam barang keperluan okey lah kot kan buka. Tapi kalau tengok yang tak termasuk keperluan sangat tu, ada yang dah buka tu, nak kata tak setuju, tak wani kau nak kata tak setuju. Tapi macam, orang kata apa? Tak sesuai lah kot noh. Dibuka juga kalau keperluan, macam contoh keperluan makanan harian tu, okey lah sebab mungkin benda yang kita perlu Benda kita nak makan. harian guna kan, harian kita guna. Tapi macam yang tak sepatutnya tu Macam kita kilang jadi- pembuatan lah. tak Banyak tak yang open keluar nak kat setuju berita. jugalah. Keluar berita kilang-kilang kayu pondok rani juga di sebalik pagar Macam tak ada tutup apa. fungsi sangat lah buka dalam tempoh ni. Orang kata apa, tak ada kegunaan, kemahuan daripada keperluan kan. Kalau keperluan tu dah kata kita guna secara harian, tak apalah, memang benda tu setiap hari yang perlukan, setiap hari yang guna. Tapi kalau yang benda tak sepatutnya ni rasa macam tak sesuai juga lah kot. Better kita, orang tu pun semua rakyat Malaysia ni pun dah letih dah kan, dah penat dah dengan situasi Pasal lah ni. PKP. Semua orang tu pun tak kisahlah dia dari segi usahawan ke dia orang biasa, tapi semua terjejah dengan Nanti PKP ni kan. Tak semestinya dalam pendapatan, kewangan, macam-macam lah terjejah. So semua dah penat dengan situasi ni kan. Jadi yang kata apa, tak tahu sampai bila akan berakhirnya. Melainkan kita reda ikhtiar macam tu je lah, tapi still tertanya-tanya juga bila akan berakhir semua ni. Okey, kalau macam pendapat saya, dia memang kena tutup 14 hari. Full. Sebab apa? Sektor perkilangan ni, kalau kita tengok dia punya rantaian, kalau kita habaq kilang roti. okay. Kilang roti, apa yang diperlukan? Tepung. Kilang tepung kena buka. Okay. Plastik. Okay. Plastik packaging. Kilang plastik kena buka. Apa lagi? Orang yang buat maintenance tak ada. Mesin. Mesin nak buat roti. Tapi bukan sentiasa kena buat. Spare part kena ada. Kiranya kilang yang buat spare part tu kena standby ke macam Kena mana? standby.
Dia sama ada kilang spare part ataupun store machinery lah. Yang tu satu. Lagi satu, bila kita terlalu banyak, kita memerlukan pallet. Pallet nak store barang. Macam Ayi cakap Pallet kilang plastik kayu tu. tadi kan. Pallet, dia akan request daripada kilang kayu. Kilang kayu kena jalan kau. Oh, dia tak recycle. Mana? Ada lah. Ha. Sebab tu, dicadangkan hari tu 14 hari full. Tutup total Tutup lockdown. 14 hari. Sebab apa tadi? Dia sebab Yang saya dia kata, ada pergerakan. 10 hari. 10 hari. Virus tu memerlukan 10 hari untuk menyebar kepada host yang baru. Maknanya manusia lain lah. Kalau kita tutup 14 hari, maknanya ada bonus 4 hari tu. Maknanya kalau orang yang kena, walaupun dia carrier, selepas 10 hari, dia dah tidak akan menyebarkan kepada orang lain. Sebab virus tu dah hilang dah. Dia bukan hilang, dia dah tak aktif untuk menyebarkan kepada orang lain. Tahun lepas, berapa hari kita tutup? 3 bulan. Tak ada pergerakan apa kan. Tak ada apa. Kes pun tak ada. Supermarket pun berapa hari baru buka? 2 minggu kot. 2 minggu lepas lah. First PKP tu, 2 minggu kan. First PKP tu 18 Mac tu, bila yang boleh buka supermarket? 2 minggu saya kata. Maksudnya 2 minggu lagi. Ha. 2 minggu lagi, lepas tu baru total lockdown tutup semua. Dia buat macam tu, saya pun tak ingat. Itu tak ingat lah. Lepas tu lepas. Dia Pada masa tu sebenarnya orang dia- nak culak pun takut. Sedangkan Kan? kes berapa sehari? Betul? Tak sampai 200 Paling sehari. tinggi pun 3 angka lah. Masa tu pun hampa keluar cerita dah ICU tak curi. duduk awal-awal takut. Tak apalah, dulu-dululah. Tapi kita buat cerita ni berdasarkan dulu. Pasal apa yang tadi Haji kata kilang kayu kena buka? Macam saya abang tadi. Mesin lepas tu nak hantar lori, contoh Gardenia buat di Shah Alam. Lori main daripada Shah Alam. Yo. Dia main letak. Apa benar nak kena pakai sepanjang jalan tu? Tayar lah. Memang kita sebut takkan tayar tukar hari-hari. Bukan sebiji lori. Banyak tempat nak kena pergi. Lori Sebab berapa tu ratus? bila dicadangkan 14 hari full. Belah hari. Sebenarnya untuk kilang stop tu 14 hari. Kerana kita terpaksa menghabiskan apa yang ada dulu lah dalam supermarket. Stok kilang perbuatan. Supermarket buka. Nasib lah habis-habis. Kalau habis-habis. Sebab supermarket, kita dah larang dah orang keluar. Jadi orang dalam komuniti yang dekat tu sajalah. Maksudnya dalam kawasan pentadbiran kesihatan daerah tu saja. Dan kita tak bagi orang pergi daerah lain. Jadi kes dalam area tu saja. Bila bagi, contoh macam kilang Digitra pun, ada orang dulu start. Dulu start meh. Kilang di Bukit Hitam, ada orang daripada Perlis macam. Jadi pergerakan tu ada. Kita pun tak tahu main mana. Kadang-kadang mungkin demai kat dari waktu apa kita bawa kereta ke adik motor ke kan. Main dekat adik kita. Kita tak tahu. Tapi ada lah orang abang di baju tak tahan lama. Sebab virus ni dia kena duduk dengan benda yang hidup. Dia dekat. Kalau duduk dengan benda mati macam ni tak lama mana. Ni. Tak lama mana. Benda yang hidup maksudnya pokok lah. Kulit. Organisma hidup. Orang lah. Kita manusia. Kita dekat abang. Dekat haiwan.
tiada kajian yang menunjukkan kata Virus ni lekat kat virus haiwan. boleh hidup di haiwan. Boleh kan virus ni. Ha, Memang tapi fokus kat tu tak apa. Tu benda biasa sebab jaranglah anjing gila ada kat orang. Tidak. Penyakit anjing gila Penyakit. jarang jadi kat orang. So benda macam tu lah. Itu bukan satu kepelikan lah. Dulu asal dekat Wuhan tau. Wuhan. Wuhan tu kan. Dia main daripada ikan ke apa? Tu masih rahsia sampai lah. Siapa pun tak tahu. Daripada orang ke tahu daripada market tu. Katanya daripada market tu. Yang jual daging Makanan eksotik tu. Kata daripada haiwan. Tapi Saya apa itu ada kucing seekor dalam rumah. Nak bagi wife seorang-seorang duduk dalam bilik tu, confirm dia lagi stres. Lah tak ada bukti kata kucing menyebarkan virus. Lepas kucing tu. Kucing tu benda apa okey. Lama dah kalau kata kena dia pi dulu. Dia macam mana nak kata? Tu sebab dicadangkan 14 hari tu. Tapi bila buka, lepas tu keluar pula. Kita tengok dalam tu kluster semua kilang. okay. Sebab dia tertutup besar orang ramai. Kilang mana ada pakai aircon semua. Ada yang jenis guna exhaust fan je. Kadang tak ada kipas tu. Okay, soalan yang kedua terakhir. Yang nak tanya. Dengan keadaan kes lah ni, laporan daripada KKM, NKN dengan kes lah ni lah. Apa pendapat Syahira dengan Cik Lan? Patutkah PKP ni dilanjutkan lagi? Ataupun macam mana untuk memperbaiki lagi fasa yang ketiga kalau disambung lagi lah. Ni fasa 1 lagi ni. Bukan fasa Dah kedua lah. extend. Dah masih fasa 1. Bukan 2 minggu hari tu Dah. fasa yang pertama. Dah. Sebab target tak dapat. Target Case bawah masih daripada above 4,000. Atas 4,000. Okay, pendapat Syahira. Syahira dulu. Kalau pendapat minta lanjut lagi lah sebab kita tengok kes pun tak turun-turun pun kan. Sentiasa duk 5,000, 6,000. Kalau kata tak lanjut tu, apa guna kita kuarantin dalam tempoh berapa hari ni dah? Berapa start hari tu? Ni kira dah sebulan dah kan? sebulan lah, 4 minggu lah. Kira jadi sia-sia je lah kita PKP dalam tempoh 4 minggu ni kalau kata tak lanjut kan. Sebab kes pun tengok. Kes pun dah sentiasa hari-hari naik 5,000, 6,000. Better lanjut lah. Betul orang kata apa, sektor pekerjaan yang tak sepatutnya buka tu tak payah buka lagi lah kot. Yang contoh Total macam lockdown Cik lah. Lan kata kilang-kilang kan. Total lockdown lah. Dia pun umum bila? Sebelum 28. Antara hari ni ataupun esok dia akan bagi tahu. Kita sambung-sambung nantikan lah. Sambung tak Kita kena sambung. nantikan. Kalau tanya saya kan, lanjut ke tak PKP? Sebenarnya atas tujuan apa? Kalau kita buat sesuatu tu untuk apa? Kalau kata berfokus memang nak contain, mengawal penyakit. Kalau kita sambung PKP pun, tindakan kita buat tu tak menyebabkan kes tu menurun. Apa gunanya? Apa guna lah? Tak ada Sebab function. kita buat benda tu, dalam setiap tindakan kita ambil akan ada kesan. Tambah-tambah kerajaan yang ambil tindakan. Okay. Ada banyak stage, kilang,
pemborong, supermarket, peniaga kecil, apa mak nenek, semua ada kesan. Jadi kalau kita buat satu tindakan tu, tak memberikan kesan yang bagus pun, kumang-kumang kita nak, kata apa, kalau kita ambil keburukan Ada result. 10, bagi ada result yang positif. Sedangkan contoh macam Kedah 186, takkan nak kurung sama macam Selangor yang 2000. Dia ikut Dekat negeri lah. situ tu orang dah utarakan daripada awal dulu ni. Kenapa kita nak buat macam tu? Utarakan apa? Lah, macam contoh saya tadi ya, Kedah 186, Selangor kes 2000. Pasal apa? Cara pengendalian kes tu sama. Takkan nak PKP di Kedah juga. Dia ikut sebab dulu dah buat dah. PKP, PKPD, ikut negeri, ikut apa? Ikut daerah, ikut kawasan kan. Bila dah okey, kes naik pula. Pasal apa kes naik? Antar daerah. Kau macam mana? Bila dia faham varian UK, varian Afrika, takkan main dia boleh. Varian UK mesti main daripada UK. Betul? Situ sudah saya cakap. Kan? Kira ni pelancong luar lah, Mai. Kalau dah varian UK, tak kisahlah pelancong luar ataupun orang kita pergi di luar balik main. So kalau dah root cause dia pada situ, ya hampir kurung yang orang tak pergi mana ni pasal apa? Dia jadi macam baju kita kotak kena minyak, tapi kita pergi cuci macam biasa. Sedangkan kita tahu nak buang minyak tu kena bubuh apa? Tak, kita pergi bubuh sabun semua kali. Minyak duk ada situ. Jadi kalau sambung pun, ni dah dasar kerajaan lah. Kalau tanya saya, kena lanjut. Sebab kalau dia ubah jadi PKPB pula, contohlah. Bersyarat macam itu. Bersyarat. Dia habak boleh balik raya. Kan raya haji bulan depan. Jam. Kluster raya pula. Duk kerja ulang hak tu. Tak tahu sampai kiamat peran. Betul. Nak buat korban pun tak boleh kan? Nak buat korban tak boleh. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia ni, tak nanti raya apa, semua kita pergi ziarah. Tak raya pun pergi. Jadi PKP ni digunakan untuk mengurangkan aktiviti ziarah tu supaya penyebaran virus tu diminimalkan lah. Jadi kalau orang dalam kawasan tu sendiri tak ada masalah, tapi disebabkan oleh pergerakan luar kawasan, tak adil lah untuk hukum orang dalam kawasan tu. Tapi depa buat macam tu sebab kita tak tahu pergerakan orang. Sebab tu dia buat macam tu. Dia dah kawal dah. Itu lah tak. Itu pendapat Air lah. Mungkin dia kerajaan laksana buat macam tu sebab kita tak tahu pergerakan orang, niat orang tu macam mana. Dia dah kontrol dah tak ada rantai negeri. Dia dah kontrol dah tak ada rantai daerah. SOP pun duk tukar tak berhenti saat. Tu pun orang pening ke? Tapi tu mana? Kedah mana? Macam sebelum ni Kedah, Perlis, belah-belah utara ni. Tak apa dah. Tak apa nak ada dah kan? Cuma main daripada mana? Orang yang main balik. Mungkin orang yang main balik ya. Jadi kalau kita dah tahu dah root cause daripada situ, kita kena bertegas untuk kes-kes macam tu. Ni bukan untuk kita saja. Contoh macam saya duk pergi balai. Sebelum ni duk isi borang nak rentas daerah apa kan. Ada mereka pergi kecemasan, kematian, pendidikan, apa semua tu kan. So,
yang berkaitan dengan benda-benda tu kena justify betul-betul. Kalau dah kita kata disebabkan oleh pergerakan manusia, rugi. Duk kerja ulang buat. Tu lah. Kita nak buat bisnes apa pun tak boleh. Elok buat sedap di stop. Buat sedap di stop. Ni orang suruh berniaga. Bila nak berniaga? Contoh kedai makan. Ni puji balik lah. Kedai makan pun tapau. Tapau kena plastik. Polisterin. Kedai jual plastik. Kedai jual polisterin buka. Orang yang nak kena hantar polisterin tu dengan plastik kena kerja. Kelang pun kena buka. Nampak dia punya rantaian. Jadi tak ada kesudahan. Ulang. Tak tahulah nak jadi lagu mana. Nak cakap pasal bab vaksin, kita bukan pakar bab vaksin. Itu lah. I pun apa fikir dengan 3 jenis vaksin tu yang mana sesuai untuk kita ke apa macam mana? Ada buat penerangan lah. Tak ada. Sampai yang latest viral dia tak apa. Yang first Pfizer tak apa. Yang second AstraZeneca. Aku kata pening. Ada yang untuk AstraZeneca tu untuk warga emas saja. Lain kali semua boleh. Tu lah. Sampai 200,000 tu clear sat. 24 jam settle habis. Okay. Rasanya kita boleh tutup kot. Kat 2 jam Ya. kita sembang ni. Kalau ni melarat lagi. Panjang juga ni. Banyak boleh sembang. Isu terlampau banyak. Mungkin kita akan sambung lagi. My Perkenal Kopi akan jemput satu orang, satu talent yang akan kami perkenalkan. Syira nak join sekali? InsyaAllah boleh. Boleh. Nanti apa-apa kita contact dia. Okey. Nanti kita set time. Untuk Okay. soalan penutup. Kita start pada Syaira dulu, kemudian Cik Lan. Apa yang nak disampaikan kepada penonton kita ataupun para pendengar pada petang ni, macam nasihat ke ataupun pendapat ke yang kot lah kalau ada, Syaira? Okay. Kalau kata nasihat, macam kita duk tengok selalu kat TV, nasihat jaga SOP. Untuk yang cucuk vaksin tu, kalau tak daftar lagi, tolong daftar. Jangan dengar berita palsu yang kata vaksin ni ada risiko dia yang boleh bila tak ada sakit tiba-tiba boleh sakit, risiko. Biasa benda tu biasa, dia akan adalah efek dia tapi tak berlanjutan. Kita besar saja benda tu. So kalau orang kata rasa takut tu jangan baca pasal-pasal berita tu. Abaikan je. Kita daftar je macam biasa. Macam kami wawarkan dekat pusat internet community. Kalau siapa lagi belum daftar, boleh daftar di aplikasi MySejahtera ataupun website website vaksin tu kan. Kalau tak tahu macam mana nak daftar, boleh rujuk kami, staf pusat internet. Boleh dalam tempoh pusat internet tak buka lagi ni, boleh contact melalui WhatsApp kot. Okay, boleh contact melalui nombor WhatsApp kami. Macam mana, kalau tak tahu macam mana nak isi, boleh tanya. Apa-apa sajalah berkaitan dengan MySejahtera, pendaftaran vaksin. Kemudian kalau dari segi yang nak nasihat ni, yang itulah kita jaga kita, sama-sama jaga SOP. Jangan keluar kalau tak ada urusan. Jaga diri kita. Jaga, especially jaga family kita. Kalau bukan kita jaga, siapa lagi yang akan jaga? Okay, tu je lah. Jalan. Kata-kata akhir. Pendapat ataupun nasihat kepada pendengar kita ataupun penonton kita pada petang ni. Nak kata apa? Syira dah karah habis lah. Cuma nak abang, sebenarnya COVID-19 ni memang penyakit yang real. Walaupun orang duk cerita
angka dimanipulasi kes hari-hari sat 4,000, sat 5,000, sat orang gempak nak bubar parlimen apa semua kan. Jadi saya nak abang COVID-19 ni adalah Benar. benar. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main dan Jangan leka. orang kata apa, jangan takut sangat. Macam mana nak abang? Kita kena redha lah atas ujian, atas dugaan yang mai kan. Sebab benda tu Langkah penjagaan baru. tu kena ada. Benda tu baru. Kita apa usahalah di rumah pun memang ada sanitizer, memang ada face mask kan. Betul, Kita keluar. pun cuba yang upaya kita lah Sebaik nak mungkin mengelak lah. benda tu. Sama-sama ikhtiar. Memang banyak petua orang bagi macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Duk viral. Kadang-kadang sampai penin. Cuma saya macam daripada kata amalkan benda yang sunnah lah apa semua kan. Saya memang mengambil madu lebah original start daripada puasa itu lagi. 1 sudu Setiap pagi. setiap hari. 1 sudu setiap pagi. Saya minum masa nak tidur. Oh, malam lah. Tu kot saya rasa yang mungkin membantu meningkatkan imun badan saya lah. Patut tak kena. Tak tahulah, kita usaha kan. Nak mau Betul. usaha kan. Sebab yang tu memang dah sahih, hadis sahih kata benda tu boleh membantu. Kan, kita usahalah nak jadi tak jadi itu Allah Alam. Subhanahu Wa Ta'ala lah. Lepas tu satu lagi 7 biji habatus sauda pagi. Tu pagi ya. 7 biji. Dia halus lah. Bukan Habatus sauda. dia bukan serbuk lah. Dia macam serbuk lah biji-biji. Bentuk biji lada. Macam lada hitam tu. Kalau kita makan tu kita pupuk lah. Rasa macam ada minyak dia tu. Yang tu memang saya amalkan setiap hari ya. Murah tu. Tu yang ada orang viral bunga cengkeh tu. Buat pepok lah. Tu kalau kita mengalami apa? Masalah pernafasan. Yeah. Kita nak bernafas payah elok lah. Resjong bawah macam tu lah. Tak pasti kan tu. Tapi untuk pernafasan bagus lah. Kita pepok tu. Tapi yang dua tu sebab saya dapat saya baca lah. Habatus sauda ni mengelak madu lebah, memulih. Jadi saya combinekan dua tu lah. Mengelak dan memulih. Mengelak dan memulih. Dekat tu lah yang ambil yang sahih. Sebab ubat pun tak tahu. Vitamin C kalau makan banyak pun ada study menunjukkan dia merosakkan buah pinggang kalau terlampau banyak. Terlebih. So saya pilih ambil yang asli lah. Asli. Yang memang sahih lah. Cuma madu lebah dengan habatus sauda ni kalau kita ambil banyak, dos terlebih, badan kita panas. Tu lah. Dia tak ada lah jadi Madu sampai panas juga pening ni. marah. Madu panas juga ah. Ya. Memang kena minum air banyak. Oh, Tapi dia tak ada lah komplikasi darah naik tak. dia asli. Macam So saya lebih suka yang jenis macam tu. Lagi dia ambil petua macam-macam. Banyak sangat petua. Kali yang teruk kita yang makan. Lah ambil yang Bercampur sahih. macam-macam. Ambil yang sahih. Yang memang ada hadis Nabi dan benda tu pun kita boleh cari. Dia tak semestinya untuk COVID. Lain-lain penyakit pun dia sesuai kan. Memang ada sunnah. Madu lebah adalah penyembuh segala penyakit. Kalau kita sendiri tak mau cuba hadis Nabi tu. Kan mufti mana-mana hadis Nabi. Okay. Kita cuba hak tu dulu. Saya alhamdulillah akan sambung lah lepas ni cari madu lebah original lagi. Sampai lah memang tiap-tiap malam. Cuma lah saya sambung dekat anak saya kecil diorang tu, mereka pun dah beli minum. dia pun makan ke ah. Tapi mereka tak dos banyak lah. Panas tu. Sudu kecil ya. Sikit lah. Okay. Itu sajalah. Okey, itu saja daripada kami dari My Berkena Kopi Podcast.
dan Pusat Internet Komuniti Changlun. Terima kasih Syahira, terima kasih Cik Lan kerana sudi Sama-sama. berkongsi pengalaman sebagai bekas close contact dan berkongsi pengalaman pasal waktu duduk karantin dulu dan bagi tahu cerita sikit pasal prosedur-prosedur yang kena buat waktu kena dulu. Okey, setakat ini kita berhenti dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang lain, insya-Allah. Dia kadang-kadang kami buat ni macam episod gerila, tak ada bagi tahu apa. tak ada poster apa. Semua Random. random saja. Apa ikut hari. Tapi kalau nak tahu perkembangan kami, boleh follow dan like page My Perkara Kopi dan Pusat Internet Komuniti Changlun untuk apa-apa info yang kami sebarkan. Selalunya page Pusat Internet Komuniti Changlun kita akan buat kelas online secara percuma. Selalunya saya akan buat waktu petang. Syahira pun kadang-kadang buat petang, kadang-kadang buat pagi. Kita akan buat share pasal KDB, klik dengan bijak, advokasi, kelas ICT, semua online. Waktu kita duduk dalam rumah ni lah, PKP. Kita pun boleh belajar secara online. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye. Bye Syahira. Bye. Stay safe. Bye. Ya. Stay safe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi.